Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Pada hari ini 13 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Selasa, melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Saya akan mulakan pengenalan bagi berita Nusantara pada hari ini 13 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Selasa mengenai keadaan cuaca sekitar Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya. Menurut portal ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat pada petang ini dan malam pula akan berlakunya hujan di 1-2 tempat. Oleh itu, kepada pengguna-pengguna jalan raya dinasihatkan agar berhati-hati ketika memandu di dalam hujan, rancang perjalanan jika tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Seterusnya, merupakan perkembangan terkini mengenai jerebu di mana keadaan jerebu di seluruh negara terus mencatatkan perkembangan positif dengan kebanyakan kawasan secara konsisten merekodkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang sederhana dan baik setakat jam 9 pagi tadi. Mengikut portal Jabatan Alam Sekitar, sebanyak 35 kawasan mencatatkan IPU yang sederhana. Antaranya Bandaraya Melaka yang mencatatkan IPU 95, Bukit Rambai di Melaka juga, Pelabuhan Kelang, Pasir Gudang di Johor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Beberapa kawasan lain juga turut mencatatkan IPU sederhana ialah Seremban di Negeri Sembilan, Seri Manjung di Perak dan Perai di Pulau Pinang. Itu yang menariknya kerana ini mungkin kerana penggabungan empat buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Indonesia sendiri dan juga Australia dalam menangani masalah jerebu ini. Kerana semalam telah bermulanya operasi memadamkan keempat-empat negara ini bergabung tenaga memadamkan kebakaran hutan di sekitar Kalimantan. Okey, itu mengenai jerebu. Dan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini 13 Oktober tadi? Ya, pada 13 Oktober hari ini 13 Oktober bertepatan dengan hari Selasa. 13 Oktober merupakan hari yang ke-286. Ya, anda menghitung hari sekarang ni ya. Tinggal 79 hari lagi sebelum kita menyambut ke tahun yang baru. Fakta pertama tentang 13 Oktober adalah Rumah Putih. Pada 1792, peletakan batu pertama untuk Rumah Putih. Rumah Putih adalah rumah untuk Presiden Amerika Syarikat. Bangunan yang terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington DC ini merupakan tempat tinggal rasmi Presiden dan keluarganya selama masa dia memegang jawatan tersebut. Ia juga berfungsi sebagai pejabat presiden. Sebagai pejabat Presiden Amerika Syarikat, istilah Rumah Putih juga diguna sebagai ganti pentadbiran Presiden Amerika Syarikat. Rumah ini dibina dari batu pasir Aquia dicat putih dengan gaya seni bina George dan dimiliki oleh Perkhidmatan Taman Kebangsaan Amerika Syarikat sebagai sebahagian dari Taman Presiden. Sejarah seterusnya adalah mengenai Balai Cerap Diraja di Greenwich, London dipilih sebagai meridian longitude waktu sejagat, mempopularkan waktu Mean Greenwich pada tahun 1884. Seterusnya, pada tahun 1994, pelayar web Mosaic Netscape 0.9 kemudiannya dipanggil Netscape Navigator dilancarkan. Netscape Navigator ialah pelayaran web memiliki atau perisian proprietari. Ia merupakan perisian aplikasi utama syarikat Netscape Communication Corp dan dari segi pembahagian penggunaan
pelayar web, merupakan pelayar web utama dalam tahun 90-an. Walaupun menjelang tahun 2002, penggunaan hampir lenyap. Kalau Anne masih ingat waktu kita guna PC Pentium 1, Pentium 2, kita masih menggunakan Netscape ni. Okey, seterusnya adalah mengenai Sheikh Muzaffar Syukur, angkasawan Malaysia. Pada 2007, Sheikh Muzaffar Syukur selamat tiba di stesen angkasa antarabangsa dengan kapal angkasa Soyuz TMA-11 dan menjadi angkasawan Islam pertama yang menyambut Hari Raya Aidilfitri di angkasa lepas. Seterusnya, pada 2011, banjir berterusan di Thailand mengorbankan sekurang-kurangnya 283 orang. Itu pada 13 Oktober. Dan yang terakhir, yang lahir pada 13 Oktober adalah Margaret Thatcher, Perdana Menteri United Kingdom. Margaret Hilda Thatcher lahir pada 13 Oktober 1925. Ialah seorang ahli politik Parti Konservatif UK yang menjadi Perdana Menteri United Kingdom pada tahun 1979 hingga tahun 1990 dengan tempoh melebihi 11 tahun. Beliau merupakan Perdana Menteri British yang paling lama perkhidmatannya dalam abad ke-20 serta wanita yang tunggal baik untuk perkhidmatan sebagai Perdana Menteri British maupun sebagai ketua kepada salah satu parti politik yang utama di United Kingdom. Itu saja fakta atau sejarah peristiwa yang berlaku pada 13 Oktober. Okey, tadi Radhi dia beritahu kepada para pendengar bahawa kita hanya tinggal berapa hari? 280? 79 hari sebelum memasuki tahun. Kita tinggal 79 hari sahaja. Okey, kita tinggal 79 hari untuk memasuki tahun baru pada tahun 1 Januari 2016. Tetapi kita akan menyambut 1 Muharram 1437 Hijrah pada hari esok, iaitu 14 hari bulan Oktober 2015. Ini untuk kalender Islam pula. Jadi kira esok saja akan beralih tahun untuk kalender Islam. Tetapi kita hanya perlu tunggu 79 hari saja lagi untuk mengubah tahun ke 2016 pula. Okey, untuk berkongsian tips pula pada hari ini adalah untuk kepada pendengar di luar sana yang ingin buat majlis kahwin ataupun majlis persandingan. Kerana kita sedia maklum bahawa selalunya nak hujung-hujung tahun ni pasti akan banyak majlis perkahwinan yang akan dilangsungkan. Jadi saya ingin berkongsi sedikit tips jimat untuk buat majlis kahwin. Kahwin adalah perkara yang akan dilakukan sekali dalam semua hidup, tetapi mungkin ada yang bertuah akan melakukannya 2, 3 atau 4 lebih daripada sekali. Okey, tetapi yang selalunya yang pertama kali itu adalah yang paling meriah sekali. Jika berkahwin sekali lagi pun kemeriahan majlisnya tidak akan sama dengan yang pertama. Maka ramai yang sanggup bergolok gadai demi sebuah majlis perkahwinan yang gemilang. Prinsip begitu usah diturutkan kerana kelak diri sendiri juga yang akan menyesal. Jangan usai majlis diri sendiri akan pening kerana memikirkan hutang piutang. Sediakan checklist dan pastikan perjalanan menuju hari bahagia itu utuh pada arah yang satu. Okey, antara tips yang pertama, jumlah undangan. Tetapkan berapa jumlah yang nak diundang. Jangan hanya membuat anggaran semata-mata. Sebaiknya jumlah tetamu dikira supaya tidak berlaku pembaziran. Lebih-lebih lagi jika anda menggunakan khidmat catering. Jika mengadakan majlis di hotel, pastikan anda tahu siapa yang bakal diundang. Pastikan siapa yang akan hadir dan siapa yang tidak. Itulah faedahnya jika tetamu membuat RSVP. Tips yang kedua, hantaran pula. Jumlah hantaran, jumlah dulang hantaran juga mempengaruhi saku kita. Utamakan yang asas sahaja, tidak perlu berlebih-lebih. Jika anda ataupun ahli keluarga terdekat mempunyai kepakaran menghias dulang hantaran, apa kata buat sendiri je. Kita pakat ramai-ramai saudara mara, buat sama-sama. Jadikan internet mahupun majalah sebagai rujukan. Kerja mengubah hantaran hari ini lebih mudah kerana semua orang sukakan gaya yang ringkas. Cukup sekadar dilipat kemas dan hias dengan bunga yang segar.
Dan seterusnya adalah elak persiapan saat-saat akhir. Untuk majlis sepenting ini, elak persiapan di saat akhir. Misalnya, elak menempah pelamin, pakaian maupun buah tangan buat tetamu di saat akhir. Biasanya, mak andam atau peniaga akan mengenakan charge yang tinggi ataupun double charge dengan alasan anda membuat tempahan di saat-saat akhir dan mereka terpaksa bekerja lebih masa untuk memenuhi tempahan tersebut. Perancangan awam memberi anda lebih banyak masa untuk membuat survey dan perbandingan harga. Oleh itu, elakkan perancangan ataupun persiapan di saat-saat terakhir. Yang seterusnya, ubah agenda. Jangan mengubah agenda yang sudah dirancang pada saat-saat akhir. Misalnya, anda terpaksa mengadakan majlis berinai besar pada malam sehari sebelum bersanding kerana memenuhi permintaan saudara mara. Alasan mereka kahwin sekali seumur hidup. Jika kocik anda tidak mengizinkan, mengapa hendak diturutkan permintaan orang lain? Utamakan yang wajib, iaitu majlis pernikahan. Dan yang terakhir sekali, ringkaskan majlis. Orang kata apa? The small the better. Jika anda ingin berjimat, apa kata anda satukan saja majlis. Misalnya, boleh mengadakan majlis pernikahan dan persandingan pada hari yang sama. Selain berjimat, ia juga memudahkan saudara mara atau rakan terdekat hadir ke majlis. Tak perlu berulang-alik 2-3 kali untuk memeriahkan majlis anda. Kadang-kadang saudara mara yang jauh, kita perlu sediakan accommodation pula dan sebagainya. Ini akan menambahkan lagi bajet. Itu antara tips yang ingin saya kongsikan dengan para pendengar, iaitu tips jimat buat majlis kahwin supaya mungkin ini akan menjadi sedikit rujukan untuk kepada pendengar di luar sana yang akan mengadakan majlis perkahwinan mereka hujung tahun ini. Dan itu saja pengenalan dari kami untuk hari ini, 13 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Selasa. Kita ke berita antarabangsa pula. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan saya, Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Antara berita-berita antarabangsa yang telah kami sediakan hari ini adalah yang pertama, penstrukturan semula syarikat Twitter akan berlaku pada minggu depan. Syarikat rangkaian sosial Twitter dilaporkan akan mengalami penstrukturan semula secara besar-besaran minggu hadapan, di mana saiz pekerja juga dipercayai akan dikurangkan. Berita itu diumumkan oleh Twitter selepas Jack Dorsey dilantik sebagai ketua eksekutif pada Isnin lepas. Memetik laporan portal Recode, pengurangan saiz pekerja itu akan dilakukan bersama penstrukturan semula organisasi Jabatan Kejuruteraan Twitter untuk menjadikannya ia lebih cekap dan mantap. Menurut seorang jurucakap Twitter, ia tidak jelas berapa ramai kaki tangan Twitter akan diberhentikan, tetapi kemungkinan ia akan melibatkan beberapa jabatan. Jurucakap Twitter memberitahu Recode bahawa mereka tidak dapat mengulas sebarang kabar angin ataupun spekulasi. Setakat Jun tahun ini, syarikat itu dilaporkan mempunyai kira-kira 4,100 pekerja, iaitu 2 kali ganda daripada jumlah pekerja pada suku kedua tahun 2013. Namun pertumbuhan penggunaannya dilihat tidak sejajar dengan peningkatan pekerja di Twitter. Difahamkan saham indeks perdagangan Twitter jatuh 3.1% kepada RM29.90 US dollar, iaitu bersamaan dengan RM124 Malaysia pada Jumaat, dan secara keseluruhan saham Twitter merosot kira-kira 14% pada tahun ini. Syarikat itu sedang berusaha untuk meningkatkan semula pertumbuhan selepas laporan suku tahun 2014, iaitu pada bulan Julai, mendedahkan kemajuan yang paling perlahan dalam purata bulanan pengguna Twitter sejak ia dilancarkan pada tahun 2013. Okey, itu yang berita pertama. Berita seterusnya, Radi. Berita seterusnya mengenai Arab Saudi akan terus tadbir urusan haji. Itu yang disampaikan oleh Putera Turki. Putera Turki Al-Faisal menolak saran supaya pentadbiran urusan haji setiap tahun dikongsi bersama negara Islam lain dan menyatakan Riyadh menganggapnya sebagai soal kedaulatan dan keistimewaan. Anggota kanan keluarga diraja Arab Saudi itu membuat kenyataan
kepada media ketika negaranya menghadapi kritikan susulan insiden rempuhan di Mina yang mengorbankan ramai jemaah haji bulan lalu. Mengikut kiraan, seramai hampir 1,400 terkorban dalam insiden tersebut, sekaligus menjadikan ia musim haji paling ramai jemaah terkorban. Iran yang mengalami kematian jemaah haji paling ramai kali ini menuduh Arab Saudi gagal mengurus dengan baik dan mencadangkan satu badan bebas ditubuhkan bagi mentadbir urusan haji. Urusan menjaga dua kota suci dan haji adalah soal kedaulatan dan keistimewaan, kata Putera Turki. Kami tidak akan melepaskan keistimewaan ini atau kelebihan menjadi penjaga dua kota suci ini. Warga Mekah adalah mereka yang paling arif mengenai kawasan Mekah dan anda tidak boleh mengambilnya daripada warga Mekah. Putera Turki berkata demikian ketika ditemu bual di luar sidang kemuncak Institut Beirut di Abu Dhabi. Putera Turki adalah anggota keluarga diraja paling kanan yang menjawab kritikan Iran secara terbuka. Beliau juga pengurus pusat Raja Faisal bagi kajian dan pengajian Islam. Beliau berkhidmat selama 2 dekad sebagai ketua bahagian perisikan Arab Saudi dan menjadi duta ke Britain, Ireland dan Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya hampir 1,480 jemaah haji meninggal dunia dalam insiden rembuhan pada 24 September lalu di Mina. Angka korban itu berdasarkan kenyataan rasmi 19 negara yang rakyatnya terkorban dalam insiden tersebut. Okay, seterusnya mengenai wanita hamil, anak kecil, remaja Palestin maut di bedil Israel. Seorang remaja Palestin ditembak mati di tebing barat manakala serangan udara Israel membunuh seorang wanita hamil dan anak kecilnya di Gaza semalam. Ketika kekacauan berkemungkinan bertukar menjadi intifada. 4 warga Israel juga cedera berhampiran satu keramaian selepas 10 hari pertempuran antara pasukan keselamatan Israel dan rakyat Palestin di tebing barat yang diduduki serta Baitul Muqaddis Timur yang dirampas selain siri serangan tikaman terhadap warga Yahudi. Hamas sudah menyifatkan peningkatan keganasan antara tentera Israel dan rakyat Palestin sebagai intifada dan menggesa ditingkatkan lagi penentangan. Serangan udara dilancarkan selepas 2 roket ditembak ke Israel pula memusnahkan sebuah rumah di utara Gaza menyebabkan Nur Hassan 30 tahun dan anak kecilnya Haraf umur 2 tahun terbunuh. Seorang jurucakap Hamas, Sami Abdul Zuhri berkata tindakan itu menunjukkan keinginan pihak yang menduduki untuk meningkatkan pertempuran. Kami memberi amaran kepada pihak yang menduduki wilayah kami supaya tidak bertindak bodoh, itu yang disampaikan olehnya. Israel menyatakan ia menyasarkan kemudahan membuat senjata pihak Hamas. Tentera Israel juga menembak mati seorang remaja Palestin yang dikenal sebagai Ahmad Sharake, 13 tahun semasa pertempuran di bandar Ramallah di tebing barat. Itu yang berlaku di Timur Tengah. Timur Tengah, ya. Okey, seterusnya 5 maut nahas helikopter tentera British di Afghanistan. 5 anggota misi sokongan antarabangsa NATO di Afghanistan terbunuh manakala 5 yang lain cedera apabila helikopter tentera British terhempas di ibu negara Kabul. Misi Resolute Support yang memberikan angka korban itu tidak pula menyatakan kewarganegaraan mereka yang maut atau cedera. Menurutnya, nahas itu berlaku pada hari Ahad di mana pejabatnya di Kabul tanpa memberikan butiran lanjut. Kementerian Pertahanan Britain menyatakan di laman webnya bahawa 2 anggota tentera udara diraja terbunuh apabila helikopter Puma Mk2 itu terhempas ketika mendarat di pangkalannya. Insiden itu sedang disiasat tetapi boleh disahkan bahawa nahas itu bukan akibat aktiviti keganasan. Misi ketenteraan NATO di Afghanistan sudah berakhir tetapi kira-kira 12,000 anggota, kebanyakan tentera Amerika Syarikat kekal di Afghanistan sebagai sebahagian daripada Resolute Support yang menumpukan kepada usaha melatih pasukan keselamatan negara itu. Dan yang terakhir sekali, berita antarabangsa yang terakhir yang berlaku di Pyongyang, ini di Korea, di mana
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberitahu bahawa negara itu sudah pun bersedia berperang dengan mana-mana negara termasuk Amerika Syarikat. Jong-un mengeluarkan kenyataan itu dalam satu upacara berapi pada ulang tahun ke-70 pemerintahan Parti Komunis yang disambut dengan perarakan tentera besar-besaran pada hari Ahad. Puluhan ribu askar diikuti beratus-ratus kereta kebal, kereta perisai dan peluru berpandu balistik diarak di dataran Kim Il-sung di Pyongyang. Perarakan kali ini yang bertujuan menunjukkan kekuatan tentera Korea Utara itu dianggap yang paling besar pernah dianjurkan. Acara itu juga biasanya digunakan pemimpin Korea Utara untuk menyampaikan mesej atau amaran kepada musuhnya. Dalam ucapan awam pertamanya untuk tempoh 3 tahun, Jong-un mengeluarkan kenyataan yang lebih lantang berbanding ucapan-ucapannya sebelum ini. Parti tanpa gentar mengisytiharkan tentera revolusi Korea Utara mampu bertempur dalam sebarang peperangan yang dicetuskan oleh Amerika Syarikat, dan kata-kata pemimpin itu disambut pula dengan tepukan yang gemuruh oleh puluhan ribu askar dan rakyat yang hadir. Korea Selatan sebelum ini sering mengeluarkan ancaman untuk menghapuskan Amerika Syarikat dan musuh tradisinya Korea Selatan. Bagaimanapun ucapan Jong-un secara terbuka di hadapan media antarabangsa juga yang dijemput dianggap satu mesej penentangan terhadap Barat. China turut menghantar seorang pegawai tinggi Parti Komunis negara itu iaitu Liu Yunshan menyertai perarakan berkenaan. Yunshan dilihat berdiri di sebelah Jong-un ketika memberi tabik hormat sekaligus menunjukkan hubungan erat kedua-dua negara kuasa nuklear itu. Nampaknya ada juga penentangan yang akan berlaku dan kita tidak tahu, mungkin sesuatu yang akan berlaku nanti jika tidak negara-negara ini tidak berkompromisi. Itu saja berita antarabangsa yang telah kami sediakan. Kita berehat sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan saya Nuraya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Sekarang ini kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Antara yang telah kami sediakan, yang pertama, Radi. Yang pertama, berita mengenai pelajar mati dibukul dengan pembaris. Berita dari Ternate Indonesia. Seorang pelajar sebuah sekolah menengah di sini mati selepas dipukul oleh gurunya dengan pembaris. Beliau adalah Yusri H. Muhammad yang berumur 17 tahun yang maut akibat pendarahan serius di kepalanya selepas dipukul gurunya yang dikenali sebagai Fajrin. Kejadian dipercayai berlaku apabila Fajrin mengarahkan Yusri yang memakai pakaian sukan ke sekolah pulang dan menukar ke pakaian batik. Fajrin kemudian bertindak menampar Yusri selepas mangsa enggan mengikuti arahannya. Tindakan Fajrin itu menyebabkan Yusri tidak berpuas hati sehingga berlaku pertengkaran antara mereka. Fajrin yang berang kemudian memukul belakang kepala Yusri dengan pembaris kayu hingga menyebabkan pelajar itu pengsan. Pukulan yang kuat itu juga menyebabkan belakang kepala mangsa cedera dan berdarah. Yusri atau guru tersebut akhirnya Yusri pelajar tadi akhirnya disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke sebuah pusat kesihatan berhampiran. Seorang pegawai perubatan yang bernama Muhammad Sagaf berkata pelajar itu meninggal dunia akibat kehilangan terlalu banyaknya darah. Menurut media tempatan, guru berkenaan ditahan polis di rumahnya dan mungkin berdepan dengan tuduhan menyebabkan kematian. Ini sesuatu yang tidak seharusnya berlaku. Bagi saya, seorang guru jika mahu memarahi anak murid harus berpada-pada. Dan satu lagi, di Indonesia tindakan terhadap hak asasi anak-anak
atau pelajar masih termasuk dalam golongan hak asasi anak-anak, sangat berat kan di sana. Dan bagi saya, walaupun menggunakan pembaris, kadang-kadang kita tidak tahu mungkin kekuatannya. Mungkin dia kata, aku hanya menggunakan pembaris saja. Mungkin pembaris itu sangat ringan, tetapi mungkin jika dengan kekuatan yang kita tidak tahu ataupun tersalah, orang kata tempat yang dipukul tu tersalah, mungkin akan mengakibatkan kecederaan yang lebih teruk. Bahagian sensitif. Ya, betul. Okey, seterusnya ini berita hangat berita hangat di Malaysia pada ketika ini. Ini mengenai Khairuddin dan Matthias Chang telah pun didakwa atas cubaan sabotaj kewangan negara. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada hari semalam, iaitu hari Isnin 12 Oktober, telah pun menetapkan bahawa 23 Oktober bagi pihak pendakwa raya untuk mengumpulkan bukti bagi meneruskan pendakwaan terhadap bekas Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, dan peguamnya Matthias Chang di bawah Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan Langkah-Langkah KAS 2012 SOSMA. Kedua-dua mereka didakwa sengaja melakukan tindakan dianggap menjejaskan perbankan negara dan perkhidmatan kewangan. Peguam bela Khairuddin dan Matthias, Hanif Khatri Abdullah, memaklumkan keputusan mahkamah itu tidak akan menentukan sama ada kes melibatkan anak guamnya tertakluk di bawah SOSMA ataupun tidak. Ini adalah penting untuk menjamin keadilan dan anak guam Hanif Khatri yang kini ditahan. Hanif memaklumkan pasukan pembela akan memfailkan semakan semula keputusan itu di Mahkamah Tinggi dan mereka berharap mahkamah mempunyai masa untuk membuat penilaian semula terhadap keputusan itu. Khairuddin sebelum ini direman selama 6 hari mulai 19 September mengikut Seksyen 124C Kanun Keseksaan atas dakwaan cuba melakukan aktiviti yang boleh menjejaskan demokrasi berparlimen. Dan pada 23 September, Khairuddin ditahan semula di Kompleks Mahkamah Jalan Duta di bawah SOSMA 2012 atas dakwaan cuba melakukan aktiviti yang boleh mensabotajkan negara. Matthias Chang ditahan 8 Oktober lalu selepas melawat anak guamnya Khairuddin di Balai Polis Dang Wangi. Beliau dipercayai masih meneruskan mogok lapar bagi membantah penahanannya. Dan berkenaan dengan isu ini, pemimpin-pemimpin heavyweight Barisan Nasional telah pun menyertai Tun Mahathir untuk membantah penahanan SOSMA. Beberapa pemimpin heavyweight Barisan Nasional iaitu pada hari semalam telah pun bersama-sama bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan sidang media menentang penahanan bekas Naib Ketua UMNO bahagian Batu Kawan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan peguamnya Matthias Chang. Antara yang hadir semasa sidang media tersebut adalah Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Syafiq Abdal dan Ketua UMNO bahagian Gua Musang Tan Sri Tengku Razali Hamzah, bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Sanusi Junid dan bekas Presiden MCA Datuk Seri Ong Ti Kiat. Dr. Mahathir meminta untuk membebaskan kedua-dua individu tersebut secepat mungkin. Kenyataan Mahathir, kerajaan perlu bertindak dengan melepaskan mereka. Jangan tahan sesiapa di bawah SOSMA sebab itu bukan hakikat yang sebenar. SOSMA adalah untuk pengganas. Adakah anda rasa Khairuddin dan Matthias adalah pengganas? Itu kenyataan Mahathir ketika sidang media yang berlangsung di Yayasan Kepimpinan Perdana. Kemudian Dr. Mahathir juga menyifatkan Khairuddin hanya melaporkan kekeliruan yang berlaku dalam kerajaan. Tetapi pada hari semalam, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur telah menetapkan 23 Oktober untuk sebutan semula kes yang melibatkan Khairuddin dan Matthias untuk pihak pendakwa raya mengumpul bukti bagi meneruskan dakwaan terhadap kedua-dua individu tersebut di bawah Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan Langkah-Langkah KAS 2012 ataupun SOSMA. Kedua-dua mereka didakwa sengaja melakukan tindakan dianggap menjejaskan perbankan negara dan perkhidmatan kewangan. Khairuddin sebelum ini direman selama 6 hari mulai 19 September mengikut Seksyen
Seksyen 124C Kanun Keseksaan atas dakwaan cuba melakukan aktiviti yang boleh menjejaskan demokrasi berparlimen. Kemudian 23 September, Khairuddin ditahan semula di Kompleks Mahkamah Jalan Duta di bawah SOSMA pula. Dan Matthias Chang ditahan 8 Oktober selepas melawat anak guamnya iaitu Khairuddin di Balai Polis Dang Wangi. Dan kemudian Tun Mahathir juga berpendapat bahawa rakyat sepatutnya tahu mengenai SOSMA ini, kerana bagi Tun Mahathir, kerana rakyat akan berada dalam ketakutan jika SOSMA ini yang sepatutnya untuk pengganas digunakan pula untuk rakyat. Atas kesalahan keselamatan dalam kurungan langkah-langkah KAS 2012 ataupun SOSMA sepatutnya untuk pengganas. Ini kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu sidang media pada hari semalam di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Sidang media itu juga dihadiri oleh beberapa pemimpin Barisan Nasional berpengaruh seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kata Tun Mahathir, SOSMA yang sepatutnya untuk mengganas sekarang diguna pakai untuk rakyat akan menakutkan rakyat kerana mereka tidak melakukan sesuatu yang ditakrifkan sebagai sabotaj kerajaan. Mereka yang disebutkan oleh Tun Mahathir itu dimaksudkan merujuk kepada penahanan bekas Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan peguamnya Matthias Chang. Mahathir berkata penggunaan SOSMA untuk menahan kedua-dua individu itu bertentangan dengan semangat dan tujuan akta itu diluluskan di Parlimen. Dan mereka menegaskan bahawa penahanan Matthias Chang dan Khairuddin adalah satu bentuk penyalahan guna proses undang-undang oleh pihak berkuasa yang jelas bercanggah dengan tujuan undang-undang itu diluluskan di Parlimen. Ia menyekat hak dan kebebasan individu untuk mengambil suatu tindakan yang sah dalam sebuah negara yang menjunjung keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Media ada bertanya berkaitan apa yang harus dilakukan oleh kerajaan pada masa ini. Tun Mahathir berkata kerajaan harus membebaskan kedua-dua individu tersebut. Itu yang paling lantang dinyatakan oleh Tun Mahathir. Dan kedua-dua warga negara ini mestilah dibebaskan serta-merta oleh pihak berkuasa, memberikan jaminan bahawa tiada sesiapa lagi akan ditahan di bawah SOSMA hanya kerana menyatakan pandangan, pendapat dan kritikan serta mengambil apa-apa tindakan yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara. Itu tegas Tun Mahathir, tetapi ada juga pandangan yang lain selain daripada pemimpin-pemimpin heavyweight Barisan Nasional dan Tun Mahathir. Ada juga pandangan daripada Transparency International Malaysia ataupun TIM yang melahirkan kebimbangan berkenaan hak pemberi maklumat atau dikenali sebagai whistleblower pada masa kini. Presidennya Dato' Akbar Sata berkata, orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan wujud unsur penyelewangan dalam mana-mana institusi kini gusar untuk menyalurkan maklumat. Beliau pada masa yang sama mengkritik tindakan penahanan bekas Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Kawan iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan peguamnya Matthias Chang di bawah Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah KAS 2012 ataupun SOSMA. Mereka adalah pemberi maklumat. Selepas ni, rakyat akan lihat jika wujud sebarang unsur penyelewangan, mereka tidak akan membuat sebarang laporan kerana gusar akan dikenakan tindakan di bawah SOSMA. Ini akan membuatkan akan berlakunya lagi kesalahan yang akan membuatkan negara dalam keadaan bertambah kacau bilau. Dan untuk pengetahuan para pendengar, 10 fakta yang perlu tahu tentang SOSMA ni adalah, mungkin kita dengar SOSMA tu apa. Jadi ini adalah 10 fakta yang perlu tahu tentang SOSMA. Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah KAS 2012 ataupun lebih dikenali sebagai SOSMA memperuntukkan langkah-langkah KAS berhubungan dengan kesalahan keselamatan. Tujuannya untuk mengekalkan ketenteraman awam, keselamatan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okey, definisi SOSMA ini adalah
SOSMA digubal untuk membendung aktiviti seseorang atau kumpulan yang mahu mengguling atau melemahkan negara. Apatah lagi dunia hari ini berhadapan dengan ancaman-ancaman baru yang berentas sempadan. Apa yang dianggap ancaman di bawah SOSMA adalah, yang pertama, menyebabkan keganasan terancam terhadap orang atau harta, atau menyebabkan sebilangan besar warga negara takut akan keganasan itu. Yang kedua, membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, memudaratkan ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya, atau yang memudaratkan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya. Yang keempat, mendapatkan perubahan selain dengan cara yang sah, apa-apa jua yang ditetapkan melalui undang-undang. Dan yang terakhir sekali adalah yang kelima, dan Parlimen berpendapat bahawa adalah perlu tindakan itu dihentikan. Dan 10 fakta penting yang perlu tahu tentang SOSMA adalah, yang pertama, seorang pegawai polis boleh tanpa waran menangkap dan menahan mana-mana pihak yang berkenaan dengannya jika dipercayai terlibat dalam kesalahan keselamatan. Yang kedua, seseorang yang ditangkap hendaklah dimaklumkan dengan seberapa segera yang boleh mengapa dia ditangkap. Yang ketiga, tiada seorang pun boleh ditangkap dan ditahan di bawah seksyen ini semata-mata atas kepercayaan politiknya ataupun aktiviti politiknya. Yang keempat, pihak yang ditangkap boleh ditahan selama 24 jam bagi tujuan penyiasatan. Yang kelima, polis boleh melanjutkan tempoh tahanan untuk tempoh yang tidak lebih daripada 28 hari. Yang keenam, peranti pengawasan elektronik boleh dipasangkan pada tertuduh yang dilepaskan. Yang ketujuh, jaminan tidak boleh diberikan kepada seseorang yang dipertuduh atas kesalahan keselamatan. Yang ke-8, semua kesalahan keselamatan hendaklah dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi. Yang ke-9, semasa perbicaraan, Mahkamah tidak boleh memerintahkan pendakwa raya mengemukakan apa-apa maklumat yang dianggap sensitif dan memudaratkan keselamatan ataupun kepentingan negara. Dan yang terakhir sekali, seseorang tertuduh yang dipenjarakan di bawah seksyen ini hendaklah ditahan sehingga semua rayuan dibereskan. Jadi, kadang-kadang terfikir, jika kita tahu penyelewangan yang berlaku, penyelewangan berlaku dalam sesebuah institusi, sekarang ni bila SOSMA ini boleh diguna pakai sesuka hati oleh pihak berkuasa, jadi rakyat akan menjadi takut untuk membuat aduan. Jadi mungkin penyelewengan kewangan ataupun rasuah akan berlaku berleluasa tanpa ada sekatan dan menyebabkan negara akan lagi kucak-kacir pada kemudian hari. Jadi ini yang diberi perhatian oleh bukan saja Tun Mahathir tetapi pemimpin-pemimpin heavyweight Barisan Nasional seperti Muhyiddin Yassin dan selainnya, dan juga Transparency International Malaysia. Mereka sangat memberi perhatian terhadap kes ini. Mungkin ini yang berlaku pada Khairuddin dan Matias Chang. Bagaimana pula dengan orang-orang lain yang tahu mungkin ada berlakunya penyelewengan tetapi mereka masih lagi ragu-ragu. Ragu-ragu untuk membuat aduan kan. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita ke berita ekonomi dan bisnes pula. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan saya, Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 13 Oktober 2015 bersamaan dengan Hari Selasa. Dan kemudian berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan hari ini adalah berkenaan mesyuarat IMF atau World Bank akan membincangkan pembangunan ekonomi dan pembangunan dunia. Mesyuarat tahunan Bank Dunia
Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF yang akan berlangsung dari 7 hingga 10 Oktober di Lima, Peru akan membincangkan dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu semasa yang menjejaskan ekonomi dunia. Mesyuarat itu turut membincangkan sistem kewangan antarabangsa dan kemajuan agenda pembangunan dunia termasuk pembasmian kemiskinan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani mengetuai delegasi Malaysia pada mesyuarat tahunan Bank Dunia IMF itu selain mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan Commonwealth dan mesyuarat Gubernur-Gubernur Bank Pusat. Dalam satu kenyataan, Kementerian Kewangan berkata isu yang membimbangkan dunia termasuk perubahan iklim, penjagaan kesihatan, pengurusan risiko bencana dan pentingnya penerokaan kaedah inovatif dalam pembangunan infrastruktur kewangan bagi meningkatkan perdagangan dan pelaburan selain usaha bagi merealisasikan matlamat pembangunan mampan 2030 dibincangkan secara aktif. Sementara itu, mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan Commonwealth dan mesyuarat Gubernur-Gubernur Bank Pusat 2015 bertemakan menangani isu-isu utama dunia, memastikan penyampaian agenda pasca 2015 akan membincangkan usaha bagi mencapai SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi membasmi kemiskinan, menangani ketidaksamaan dan ketidakadilan selain menangani isu-isu perubahan iklim menjelang 2030 dalam kalangan negara Commonwealth. Selain itu, mesyuarat memberi tumpuan kepada isu-isu percukaian antarabangsa dan sumber pembiayaan baru bagi membiayai pembangunan infrastruktur. Johari turut menyertai Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur menemui pengarah urusan IMF. Mesyuarat itu membincangkan impak pengucupan ekonomi dunia ke atas negara-negara ASEAN dan langkah kolektif yang boleh dilaksanakan bagi menangani risiko. Mesyuarat itu turut mengetengahkan keperluan ekonomi ASEAN untuk meneruskan kerjasama dalam mengekalkan daya tahan ekonomi serantau. Timbalan Menteri itu turut menemui agensi-agensi penarafan antarabangsa S&P and Moody's bagi mengemaskini perkembangan ekonomi dan kewangan semasa dalam negara selain mengambil langkah bagi menangani cabaran. Itu saja berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan pada hari ini. Dan setakat itu saja berita Nusantara yang telah kami sampaikan untuk hari ini 13 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Selasa. Sebelum kami melabuhkan tirai, mungkin Radi nak kongsikan kata-kata bijak dengan para pendengar pada hari ini? Apapun yang terjadi hari ini, bersabarlah. Memang tidak mudah, tapi bersabar akan menjadikanmu damai dalam kesulitan dan upayamu lebih lancar untuk tetap sukses walaupun ada masalah. Jadi sebenarnya sabar ni proses. Banyak hikmah dia. Kita proses. Tak semudah ni cakap sebenarnya. Betul. Sabar ni, tapi proses. Kita cuba kalau dulu kita boleh sabar sikit, kita nak masuk awal tahun baru ni, kita kena ada azam baru kan, ma'al hijrah. So sebelum ni kita boleh sabar 10%, mungkin boleh tingkatkan kepada 20%. 20%. So betul. At least kita cuba kan, daripada tidak mencuba langsung. Betul. Dan kami ingin mengucapkan selamat tahun baru awal Muharram 1437 Hijrah yang akan kita sambut pada esok hari, iaitu 14 Oktober 2015 bersamaan dengan hari Rabu. Semoga tahun baru ini akan membuka lembaran baru kepada kita. Semoga kita ukhuwah kita berkekalan, kesepakatan kita bertambah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kepada diri sendiri pula mungkin ada niat-niat yang baru ataupun azam-azam yang baru untuk memulakan tahun baru yang akan berlaku pada esok harinya 1437 Hijrah, insya-Allah. Dan itu saja daripada kami di Durian Nusantara. Kita insya-Allah kita akan berjumpa pada hari Khamis pula, kerana esok kami akan bercuti bersempena dengan awal Muharram 1437 Hijrah. Kita akan berjumpa semula pada hari Khamis, insya-Allah. Salam hormat, salam damai, salam kasih sayang, salam Nusantara. Assalamualaikum.